Selamat datang di saluran YouTube saya, Bisikan Mistik. Saya sangat gembira dapat berkongsi lebih banyak kisah menarik dari negara Jepun dan China dengan anda. So, hari ini saya akan meresapi kepercayaan kuno orang Jepun yang terkait dengan makhluk-makhluk mistik yang menghantui negara matahari terbit ini. Di Jepun, keyakinan terhadap cerita-cerita mengenai makhluk dari alam mistik sangat mendalam. Negara ini dikenal dengan kisah-kisah seram yang menghantui penduduknya. Sebagai contoh, kalau seorang kanak-kanak hilang tanpa jejak, masyarakat Jepun rata-rata meyakini bahawa raksasa telah membawa kanak itu pergi ke dunia lain. Ataupun kisah seperti barang harian yang diguna lebih daripada 99 tahun akan mempunyai roh dan pada tahun 100 kegunaannya, barang itu akan berubah menjadi raksasa. Dalam seni lukisan Hayaki Yagyo Emaki ataupun dikenali sebagai Kitab 100 Kisah Raksasa Jepun, penulis mengumpulkan beratus kisah-kisah legenda yang turun-menurun di masyarakat Jepun, dan kita akan menemukan bahawa akar kepercayaan kepada makhluk-makhluk supernatural ini. Kitab ini yang terdiri dari ratusan kisah telah menjadi pemicu kepercayaan kepada alam mistik oleh penduduk Jepun. Saya akan membahagikan lebih banyak kisah menarik dari kitab ini dalam episod yang akan mendatang. Jadi pastikan anda like dan subscribe YouTube channel saya. Hari ini saya akan membahaskan konsep berkait dengan hantu, roh dan yokai di dalam masyarakat Jepun. Umumnya kepercayaan mitos di Jepun boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama sekali, hantu atau oni. Hantu ini tidak sama dengan hantu yang biasa kita dengar di negara kita. Hantu atau oni di dalam kepercayaan Jepun digambarkan sebagai makhluk besar berbadan tegap dengan wajah seram, bertaring dan bersenjata gada bergerigi, tanduk di kepala dan kulit berwarna merah. Makanan kegemaran mereka adalah hantu-hantu lain yang pangkat lebih rendah ataupun mempunyai kuasa yang lebih rendah, ataupun raksasa ataupun manusia yang tersesat di dalam hutan. Kedua, roh atau yurei adalah jiwa yang meninggal dunia namun masih terikat kepada kemahuan atau nafsu dunia. Biasanya mereka ini mempunyai hajat yang belum tercapai, jadi mereka enggan disemadikan di bawah kuasa Buddha dan menjadi roh yang berkeliaran di dunia ini. Yurei sering digambarkan dengan rambut panjang, berantakan dan topi segitiga, tanpa kaki dan mempunyai api berwarna biru di sisi mereka. Dan akhir sekali, yokai. Yokai ini adalah istilah umum untuk makhluk-makhluk supernatural misterius dalam mitos rakyat Jepun, seperti kappa, tengu, kitsune dan tanuki adalah contoh. Ya, seperti gambar-gambar yang saya tunjuk di sini. Yokai ini adalah makhluk yang dapat berubah bentuk dari benda atau hewan ke manusia. Maksudnya mereka kadang-kadang boleh kekalkan rupa asal mereka, ataupun mereka boleh berubah kepada haiwan-haiwan, ataupun mereka boleh berubah menyerupai manusia. Jadi tidak hanya itu, masyarakat moden Jepun juga percaya kepada cerita-cerita hantu bandar moden yang muncul pada zaman Meiji dan Showa. Kisah-kisah ini telah menjadi popular di kalangan pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah sampai mereka takut untuk ke sekolah. Mungkin ini hanyalah alasan sahaja ya. Tidak hanya itu, masyarakat moden Jepun juga percaya kepada cerita-cerita hantu bandar moden yang muncul pada zaman Meiji dan Showa. Kisah-kisah ini telah menjadi popular di kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah, menambahkan nuansa seram ke kota-kota Jepun. Setiap cerita memiliki elemen keunikan dan ketegangan tersendiri. Tapi bagi saya lah kan, saya rasa mungkin mereka ni hanya menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak nak pergi ke sekolah ataupun pergi ke tuition. Jadi contoh kisah legenda bandar seperti cerita tentang perempuan dengan wajah yang mulut dia yang dirobek, yang pegang gunting dan menunggu bangsa dia.
ataupun anjing berkepala manusia dipercayai dia melakukan banyak dosa pada kehidupan lampau dan dihukum sedemikian pada masa hidup ini. Dan juga Hachisaku sama yang digambarkan sebagai wanita yang sangat tinggi dan memakai gaun yang berwarna putih dan suka makan kanak-kanak. Jadi setakat di sini dahulu. Terima kasih atas sokongan anda sampai akhir sekali. Sila like dan subscribe channel saya. Saya akan ceritakan lebih banyak video yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Jadi apa-apa kesilapan saya di video ini, minta maaf ya. Saya akan usaha untuk menghasilkan video yang lebih berkualiti. Terima kasih. Bye-bye.